dengan lebih detail dan lebih mendalam tentang apakah yang dimaksudkan dengan fund of knowledge, atau dalam bahasa kebangsaan saya terjemahkan sebagai khazanah ilmu. Dalam usaha kita untuk memudahkan, untuk menjadikan pembelajaran sains itu menjadi subjek yang mudah untuk dipahami dan dia relevan kepada semua pelajar lah, sama ada di peringkat sekolah tengah, sekolah rendah dan juga peringkat universiti. Sebab kita mempunyai slogan bahawa science for all. Ini bermakna sepatutnya secara basicnya harus dikuasai oleh semua para pelajar lah. Maksudnya setelah mereka meninggalkan alam persekolahan nanti, kurang-kurangnya the basic science knowledge ada dan mereka boleh apply dalam kehidupan seharian lah. Jadi dalam bagian ini saya cuba nak mengetengahkan beberapa challenge ataupun cabaran yang dilalui oleh science educator. Jadi antaranya adalah menguasai pedagogical content knowledge, pengetahuan konten pedagogi dalam mengajar. Jadi sebagai seorang guru sains, saya pasti kita perlu menguasai perkembangan silibus yang dah disampaikan. Dan pada masa yang sama juga pendidik juga harus menguasai ataupun menyedari tentang contextual knowledge ataupun pengetahuan kontekstual yang ada dalam persekitaran pelajar itu, dalam rumahnya, dalam komunitinya, dalam masyarakat, dalam persekitaran. Sebab ini semua merupakan bahan-bahan ataupun repertoire yang boleh diketengahkan, yang boleh dibawa masuk ke dalam classroom, teaching in the classroom. Dan yang seterusnya adalah tentang pengetahuan pedagogikal. Jadi pengetahuan untuk kita menyampaikan atau kita nak disseminate knowledge itu kepada para pelajar. Jadi ini adalah cabaran yang besar yang ada yang dihadapi oleh kebanyakan guru. Jadi untuk menjadikan environment pembelajaran itu satu pembelajaran yang betul-betul kondusif, yang memberikan satu pembelajaran yang boleh memotivasikan pelajar untuk terus belajar sains dan juga mudah diingati, dan yang paling pentingnya lah meaningful. Bila mereka melihat apa yang dia belajar dalam kelas itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan di luar kelas atau pada masa yang akan datang. Bila mereka melihat adanya satu link ataupun hubungan antara kurikulum dalam kelas dengan apa yang ada di persekitaran mereka. Jadi dengan adanya ini kita telah sebenarnya menjadikan bahawa sains itu related dengan persekitaran, dengan komuniti, dengan rumah dan sebagainya. Dan seterusnya lah untuk kita stimulate, untuk merangsangkan minat pelajar untuk mempelajari sains. Sebab kita tahu sekarang ini bilangan pelajar yang teori bidang sains ini semakin berkurangan. Jadi sebab itulah usaha perlu dilakukan untuk perhatian, untuk menggalakkan generasi-generasi baru untuk terus minati sains dan terlibat dalam karya masa depan dalam bidang STEM atau dalam sains ini. Dan seterusnya untuk menghasilkan satu pendekatan yang kreatif, yang inovatif, yang adanya unsur-unsur yang boleh menimbulkan minat dan juga aktif participation dalam classroom lah. Dan akhir sekali kita nak melahirkan student yang mempunyai self-directed, yang mampu untuk terus meroka sendiri setelah mereka berjaya dalam satu peringkat awal, dan kejayaan ini seterusnya akan melonjakkan mereka untuk terus mencuburkan diri dalam bidang atau dalam lapangan STEM ini. Jadi dalam
dalam konteks pengetahuan ataupun kita bagi sebagai fund of knowledge ini, dia merupakan satu sebelum itu saya nak lihat dari segi kita Sustainable Development Goal yang keempat ini adalah untuk kita melahirkan atau menghasilkan satu quality iaitu untuk menghasilkan satu inklusif dan juga equitable quality of education and promoting life long learning opportunities for all. Jadi ini adalah satu goal dalam SDG Nation yang menekankan supaya semua orang mendapat kesamaan dan juga inklusif mendapatkan quality education. Jadi dengan adanya penggabungan ataupun kita mengelakkan elemen-elemen fund of knowledge ini, sebenarnya yang ada pada setiap pelajar, tak kiralah pelajar itu berada di bandar ke di luar bandar, di kampung atau di desa. Jadi mereka sebenarnya terdedah dengan pelbagai knowledge, pengetahuan yang sedia tertanam dalam hidup mereka, hasil daripada interaksi mereka dengan ahli keluarga, hasil interaksi mereka dengan komunitas tempat, dengan perspektif pemerhatian dan sebagainya. Jadi semua idea-idea ini perlu digarap, perlu di-tap supaya pelajar nanti merasakan bahawa pengalaman mereka itu kalau dibawa ke dalam kelas, jadikan mereka sebagai salah seorang yang diberi perhatian oleh pendidik. Kita nanti menjemput ataupun kita belajar untuk berkongsi pengalaman mereka secara langsung atau tidak langsung. Kita sebenarnya mengiktiraf acknowledge pengetahuan dan juga pengalaman yang ada pada diri pelajar. Jadi ini antara beberapa contoh di dalam kehidupan pelajar terlibat dengan industri legal atau kejurukan. Jadi dalam contoh inilah pengalaman budaya yang mana dalam aktiviti ini boleh dibawa dalam pembelajaran, dalam aktiviti classroom, jadikan pelajar kita lebih aktif, sebab dalam kejurukan ini sebenarnya dia banyak melibatkan involve dalam konsep ketumpatan, melibatkan konsep subject matter, melibatkan komposisi disiplin dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat balik dengan adanya pemerhatian yang serius ini, kita sebenarnya membawa dalam kelas pengalaman pelajar itu yang boleh dikongsi dalam aktiviti ajaran dan pembelajaran. Okey, dah tu. Terpegun lah.